Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sampai pada muka surat yang ke-84. Masih lagi membicarakan tentang pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat-saat akhir kehidupan Rasulullah kita. Dan Rasulullah telah menyebutkan di awal hadis ini seperti mana katanya, wa innallaha mustakhlifakum fiha fanazirun kaifa ta'malun. Sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan kamu sebagai khalifah di atas muka bumi, dan Allah Ta'ala menilai apa yang kamu buat di dalam melaksanakan sebagai khalifah di atas muka bumi. Maka Nabi bersambung lagi, ala fattaqud dunya wattaqun nisa. Inilah pelajaran yang akan kita baca pada malam ini, yaitu dua pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, fattaqud dunya wattaqun nisa. Kata Rasulullah, ala, jaga-jaga. Fattaqud dunya, maka hendaklah takut sekalian kamu akan dunia. Wattaqun nisa, dan hendaklah takut sekalian kamu akan perempuan-perempuan. Dua benda yang Nabi suruh jaga. Fattaqun ni maknanya jaga-jaga. Yang pertama, jaga dunia, dan kedua, jaga orang perempuan. Bukan maksud di sini fattaqud dunia ni maknanya benci dunia. Bukan maksud wattaqun nisa ni benci perempuan. Tidak. Jaga-jaga. Tolong perhati tengok dua benda ni. Yang pertama dunia, yang kedua perempuan. Tolong jaga-jaga, tolong tengok, tolong perhati. Awasilah dua benda ini. Bukan maknanya jangan ambil dunia, tolak orang perempuan. Dah. Ya, tuan-tuan jangan faham pula hadis ni nak menunjukkan Islam benci pada orang perempuan. Tidak, Islam memelihara orang perempuan. Sebab itu disebut fattaqun nisa, jaga orang perempuan. Yang benci orang perempuan ni agama Nasrani, agama Kristian. Sampai sekarang tu benci orang perempuan. Sebab itu dalam masyarakat Kristian, orang perempuan ni tak ada nilai, tak ada dihargai sebagai alat pemuas nafsu ya. Bagi benda tak elok orang perempuan. Ya, sebab mereka memusuhi orang perempuan kerana mereka mengatakan bahawa Nabi Adam keluar daripada syurga kerana perbuatan Hawa. Hawa yang menggoda Adam, maka Hawa ni jahat. Maka dengan sebab Hawa ni jahat, kena benci Hawa dan kena benci kaum Hawa. Sebab itu dalam agama Kristian, orang Hawa ataupun orang perempuan tidak ada tempat. Ya, tidak ada nilai, boleh diperdagangkan. Ya, boleh dibuat apa-apa yang suka hati orang lelaki nak berbuat. Sebaliknya dalam agama kita, orang perempuan begitu dihormati dan dijaga. Baik, kita masuk masalah yang ke-121. Takutkan dunia. Sesungguhnya telah dikatakan di atas tadi, dunia itu ialah dua benda. Harta dan kesedapan. Kalau orang tanya kepada kita, dunia ni apa? Dunia ni yang pertama harta, yang kedua kesedapan. Itulah dunia. Bukan ada benda lain. Dunia ialah apa yang disebut sebagai harta, yang memudahkan untuk pergerakan, yang memudahkan untuk menikmati kehidupan. Dan kesedapan adalah apa yang kita dapat daripada harta. Dengan sebab dapat rumah yang cantik, maka sedaplah duduk di situ. Dapat duit yang banyak, sedaplah pakai duit yang banyak. Dapat kenderaan yang baik, maka sedaplah pada kenderaan yang baik. Dapat kesihatan, maka sedaplah makan dan minum. Ini dipanggil sebagai harta.
Dan pada kuliah yang lepas saya dah sebut pada tuan-tuan, manusia ni kalau dapat tidur, ya, dapat makan sedap, dapat sihat, seolah-olah dia telah mendapat keseluruhan daripada dunia ini. Baik, maka itulah yang dipesan oleh Nabi kita kepada umatnya. Yang pertama sekali, hendaklah takut akan dunia. Yang pertama maksudnya ialah takut menghimpunkan harta daripada jalan yang haram. Itulah maksud takutkan dunia. Bukan maksud takut dunia ni jangan ambil dunia. Berhenti kerja 24 jam duduk di masjid menung baca Quran menung. Apa pun tak buat. Bila tanya pasal apa? Nabi tolak dunia. Salah. Yang maksud wattaqun dunia ni ialah jangan himpun harta daripada jalan yang haram. Dengan jalan rasuah. Pergi curi orang punya, pergi ambil orang punya, pergi tindak harta orang, perniagaan yang haram, pekerjaan yang haram. Yang itulah dia dipanggil sebagai keadaan dunia yang dibenci oleh agama. Sekarang ni orang dah tak kisah ada halal haram, dia tak kisah janji duit. Saham yang haram pun dia takut, riba pun dia balun, ya, harta benda yang haram pun dia ambil, dia tak kisah janji dia masuk. Perkataan yang akan dia guna bila kita kata ini haram, dia akan tanya pada kita, kamu boleh bagi pada aku banyak ini? Kerja kamu ni haram. Dia akan tanya kita, kalau kamu boleh bagi aku 2,000 sebulan, aku berhentilah kerja. Boleh kau bagi aku 2,000? Kalau tak boleh bagi tu, dia diam, aku nak kerja. Dia sudah lagi tidak memikirkan apakah itu kerja yang halal, yang halal atau yang haram. Halal dan haram tolak ke tepi. Selagi mana saya masih sembahyang, tak apa lagi kata dia. Ini penyakit yang melanda umat Islam hari ini. Penyakit yang nampak bahawa duit itu adalah segala-galanya. Yang nampak dunia ini adalah segala-galanya. Maka dia nak mencapai kepada dunia, mencapai kepada wang itu, dia sanggup memperbuat benda yang Allah Ta'ala laknat, yang Allah Ta'ala benci. Walaupun diperbuat secara terang-terangan, dia tak kisah. Tambahan pula bagi setengah masyarakat yang menganggap kerja haram itu adalah sebagai satu kerja mulia. Nyanyi, berlakon. Sekarang masyarakat memberikan kedudukan yang tinggi, sehingga tidak siapa lagi berani mengatakan menyanyi dan berlakon itu haram. Siapa lagi berani kata? Dia kata, walaupun saya penyanyi, saya pergi buat haji. Kalau saya tak kerja penyanyi, belum tentu saya mengerjakan haji. Saya buat haji ni pun atas usaha saya sebagai penyanyi. Dia akan cakap macam itu. Dah hari ni penyanyi berlumba-lumba buat haji dan umrah. Tiap-tiap bulan pergi umrah masuk TV. Kalau masuk TV tu pergi umrah. Dan dia kata tak ada apa. Kalau kata kerja saya haram, mesti saya tak nampak ke apa. Kalau kata kerja saya ni tidak halal, mesti saya susah di Mekah. Hidup saya senang. Saya boleh buat penggambaran di Mekah, boleh ambil gambar di Madinah, boleh ambil gambar pergi melawat naik unta Jabal Rahmah apa. Elok aja, duit halal ni. Kalau kata haram, mesti saya tak sampai. Tuan-tuan boleh lihat sekarang. Masyarakat mengagungkan dan memberikan pendapatan-pendapatan yang haram dianggap sebagai satu pendapatan yang baik. Dan itulah yang dijaja dalam masyarakat sebagai satu benda yang baik. Diberikan pelbagai anugerah dan pangkat, gelaran dan sebagainya. Ini yang menjadi satu penyakit kepada kita. Menghidarkan arak secara terang-terangan. Sekarang ini dah jadi biasa. Orang Islam kita bekerja sebagai penuang-penuang arak, pembancuh-pembancuh arak. Malah diadakan pertandingan siapakah yang paling baik sekali pembancuhan araknya, campuran araknya, dah dimenangi oleh orang kita. Dia tak kisah pendapatan yang begitu. Orang-orang kita bekerja di hotel-hotel tidak dibenarkan memakai tudung kepala. Pekerja-pekerja Islam yang bekerja di hotel tidak boleh pakai tudung. Yang bekerja di spa-spa tidak boleh pakai tudung. Kalau tak nak pakai tudung, sila berhenti daripada sini. Ini pendapatan yang sudah pun menjadi tak jatuh haram, dia jatuh syubhah. Tetapi tidak ada usaha untuk menghalalkan kerja-kerja tersebut. Malah bila diajukan kepada pihak-pihak tertentu, mereka akan menjawab, boleh kerja tempat lain. Kalau rasa tak sesuai kerja di tempat itu, silakan kerja di tempat lain. Itu daripada segi orang perempuan yang tak boleh tutup aurat. Bagi tempat lain yang tak boleh sembahyang.
Kalau semayang dipotong gaji. Semayang Jumaat dipotong gaji. Semayang Zuhur Asar dipotong gaji. Tak semayang dosa, semayang gaji hilang. Nak tukar tempat lain gaji murah. Akhirnya terpaksa bekerja. Akhirnya jadi apa kepada dia? Pendapatan dia itu tak jadi haram, akan jatuh syubhat. Kerana saja tidak mau semayang. Dah berlaku dalam masyarakat. Yang kedua, maksud fattaqud dunya ialah takut memerintahnya dan menggunakan harta kepada jalan yang haram. Dan dapat rumah yang baik, kita bimbang rumah kita tu digunakan sebagai tempat maksiat. Mak bapak pergi haji, tinggal pada anak bujang, uruskan rumah. Anak bujang buat parti di rumah. Panggil geng-geng, apakah ada buat konsert di rumah. Buat parti minum-minum, cidok di rumah. Yang mak pak nak duduk doa siang malam depan Kaabah. Kita takut isi rumah kita digunakan pada jalan yang haram. Kereta kita beli elok-elok, anak kita ronda bawa makwa dia. Bila kita tanya, kamu nak ke mana? Nak jalan sekejap ke KLCC. Dengan siapa? Dengan kawan. Laki perempuan kita tak tanya orang. Dia bawa makwa dia pergi merendaklah kereta kita. Besok Allah soal, apa yang kamu buat dengan kereta kamu? Anak saya bawa. Kamu tanya lah, anak kamu buat apa? Tak tanyalah, dia dah besar. Dia dah pandai lah menjaga dan menilai diri dia sendiri. Dah kena jawab lah. Kita takut tuan-tuan jadi macam itu. Allah Ta'ala bagi rezeki pada kita beli motosikal. Anak kita guna untuk apa? Bawa tunang dia. Ya, makan sup utara. Melekat naik-naik motor dua-dua orang. Motor kita, nama kita, minyak kita, anak kita bawa. Dua-dua orang dengan tunang dan naik motor. Rapat yamat sampai boleh duduk larangkan motor. Allah Ta'ala akan tanya kita, harta kita digunakan untuk apa? Apa kita nak jawab tuan-tuan? Tuan-tuan sekarang ni semua ada handphone. Budak darjah 3 pun ada handphone lah. Handphone pula gambar macam-macam boleh masuk sekarang. Kita ada ambil gambar apa? Dia tengok gambar apa? Allah soal. Handphone tu pun dunia. Harta kita, kesenangan kita nak telefon orang. Tetapi kesenangan yang digunakan untuk apa ni? Senang ya ni, tak je buka je kita punya. Orang lain boleh hantar pada kita. Nak hantar pada orang lain pun boleh hantar pada kita. Jadi kita buka kita punya laluan. Kita pun tengok dan kita simpan pula. Esok Allah soal apa yang ada dalam handphone. Sebab tu tuan-tuan, takut dunia tu jaga-jagalah. Sebab tu bukan kita menolak kemajuan pula. Bukan kita menolak dunia. Yang kita tolak, tak mau dunia ni jadi pada benda haram. Sebab tu handphone saya pakai handphone bodoh ni. Apa gambar pun tak boleh masuk. Biarlah orang kata ustaz, orang tak pakai ni, tak, orang dah masuk kitar semula dah handphone ni. Tak kira lah kitar tak kitar. Jadi saya tak ada gambar yang tak elok, saya tak boleh terima 3G, saya tak boleh apa pun. Ya, apa benda pun saya tak dapat. Saya hanya kau boleh masuk, kau keluar sudah lah. Saya takut besok saya pun tak boleh percaya, tak boleh apa. Ustaz tengok gambar ni, Ustaz tengok apa kita ada saya tak mau. Biar saya selamatkan diri saya, pakai handphone jenis itu pun sudah lah. Pecah 4-5 kali pun tak apa hari. Benda murah, 100 saja. Beli hak mahal-mahal, pecah jatuh lagi, susah pula. Jadi tuan-tuan yang disuruh kepada kita ialah jaga-jaga supaya jangan dunia ni membawa kepada yang haram. Yang ketiga, takutkan dunia membawa kepada mengerjakan yang haram. Sudah ada duit, dia mula lah. Dulu tak kena judi, lah dah kena ada duit. Kenal judi dah. Dulu tak ada duit, tak kenal pun perempuan-perempuan simpanan. Sekarang ni perempuan simpanan dia kenal dah. Ya, bukan setakat perempuan simpanan orang Melayu tak main lah tu. Uzbekistan, Rusia semua. Kalau berjalan dengan Uzbekistan tu hak dada depa ya. Punya tinggi puak-puak orang putih. Oh tak apa, janji dia kata standard. Dia belah pun tak apa. Dulu tak kenal Las Vegas, sekarang dah kenal. Dulu tak kenal pun betul-betul Arab lah pasal ada duit, dia kenal. Yang tu yang agama tak bagi kita. Sebab tu kita kadang-kadang orang yang miskin kalau boleh mari masjid, kita tak heran. Tapi orang kaya kalau boleh main masjid, kita kena heran. Orang miskin kalau main surau ni mengaji tak apa pun tak heran. Duduk di rumah TV pun tak ada. Duduk buat apa? Ambil main masjid. Ada pisang juga. Boleh makan. Tapi kalau orang kaya boleh main masjid, itu benda yang pelik.
Pasal dia ada banyak duit, dia boleh buat macam-macam. Tapi dia tak teringat nak buat, dia main mengaji. Itu yang nak tu. Inilah contoh yang kita nak. Ya, tapi kalau orang miskin pun tak main masjid, lagi pelik. Dah lah apa-apa kedana miskin pun tak nak main masjid juga. Apa dia buat ada rumah? Setengah orang bila dia kaya, dia tidak menjadikan program agama ni sebagai satu kewajipan pada dia. Patut kereta dah ada 3 buah, rumah dah ada 3 buah, isteri dah ada 2 buah. Kan isteri 2 orang lah. Isteri dah ada 2 orang. Makin senanglah boleh belajar. Kereta dah banyak, rumah dah banyak, duit dah banyak. Tapi kenapa pengajian tidak disimpan dalam diri? Kenapa pengajian tak tulis dalam diri? Sekian-sekian malam ni mengaji sini, malam ni mengaji sini. Kenapa pengajian tidak diberikan peringatan di dalam handphone? Sampai tarikh ni handphone bunyi, oh malam ni ada kuliah, jangan lupa. Kenapa pengajian jatuh nombor berapa? Nombor 100. Dinner nombor 1, MyGo nombor 2 ke apa ke? Kenapa tak letakkan pengajian nombor 1? Pasal dah hidup senang. Ada orang yang menganggap mengaji ni kalau lapang. Tak datang belajar mengaji malam ni, tengok kalau lapang. Kalau tak lapang, tak mengaji. Sedangkan ini kewajipan. Bukan boleh kita kata kalau ada lapang baru saya nak datang. Tidak. Mesti kena bagi lapang. Mesti kena bagi lapang. Macam Allah suruh mengaji, Nabi suruh mengaji. Macam mana kita cari lapang untuk makan nasi, macam itulah kita kena bagi lapang masa untuk belajar. Kenapa kalau kita tanya, jom makan, tengok kalau lapang. Boleh jawab macam tu. Abang makan nasi, abang sudah siap abang, tengoklah kalau lapang. Tak ada orang jawab, tengoklah kalau lapang. Tapi kalau mai ke masjid, datang mengaji, tengoklah kalau lapang. InsyaAllah, insyaAllah, insyaAllah. Sama-sama, insyaAllah, insyaAllah. Tak sampai lah tuan-tuan. Itulah model insyaAllah tak sampai. Bukan insyaAllah sampai. Cuba kita letakkan, mulai tahun ini 2008 nak masuk dah ni, semangat baru. Ya, semangat baru. 2008 masuk awal baru juga, tahun awal Muharram, 10 hari bulan. Kira 22 tahun baru lah. Tahun baru kita, azam baru kita, kalau boleh pengajian menjadi prioriti yang pertama. Keutamaan kita untuk awal Muharram yang baru, awal Masihi yang baru. Tak mau dah macam dulu. Ada lapang datang, tak lapang tak mau. Kerana Allah telah memberikan nikmat kepada kita. Nanti Allah soal kepada kita, apa yang kita buat dengan nikmat? Segalanya sudah ada. Kenapa tidak boleh menghadirkan diri berjemaah? Menghadirkan diri menuntut ilmu. Jangan menjadikan menuntut ilmu pilihan terakhir. Jadikan pilihan nombor 1. Saya ada satu sahabat di Taipei ni, korporat besar lah tuan-tuan, di kilang dia banyak, dekat 16 kilang. Tepi Lebuh Raya tu 1 kilang. So kilang dia tuan-tuan, buat perabot, buat kayu semua ni. Papan rehat tuan-tuan ni pun dia duk buat. Papan rehat dia ni hak duk buat papan rehat tuan-tuan, hak lipat-lipat tu, itu kayu-kayu buang tu. Kayu-kayu hak tak pakai dah, susun-susun jadi papan rehat. Import ekspornya ni kayu-kayu semua 16 buah kilang, buat botol ni buat dah. Segala jenis botol dah. Ustaz nak apa? Ramai ya. Kita buat semua, kita cetak. Ustaz nak buat apa? Botol design apa? 16 kilang tuan-tuan. Subhanallah. Kaya raya. Baru ni cuti sekolah, anak dia belajar bahasa Arab di Yaman tu sebulan. Dia ni kaya dia ni tuan-tuan. Malam tak pergi kilang, malam tak ada dinner, malam tak jumpa klien, malam tak main golf. Apa dia buat? Malam Ustaz, saya mesti balik rumah, saya mesti bawa anak-anak dan isteri saya main masjid menuntut ilmu. Dia ronda satu tepin. Masjid ni ada, dia tinggal. Tak ada, dia pergi tempat lain pula. Dia kata menjadi kemestian pada dia, malam untuk mengaji aja. Siang dia cari rezeki. Malam dia pastikan main masjid. Kaya tuan-tuan, jutawan. Jutawan duk supplykan ubat-ubat, bahan-bahan ubat untuk hospital. Ambil barang di China lah apa mereka. Tapi dia mengaji-ngaji duduk depan sekali. Kaya raya. Dia kata malam saya tak mau dah, saya nak mengaji aja. Saya pastikan anak-anak saya mengaji. Ini yang kita nak tuan-tuan. Jangan jadikan pengajian kita ni sebagai nombor las. Kadang-kadang tak ada nombor langsung. Bukan nombor las tu okey juga. Ada lah juga. Ni tak ada nombor.
Ini kita tak mau macam itu. Kita takut harta kita ni dia membawa kita ke arah benda yang haram. Macam tadilah handphone kita membawa ke arah yang haram. Dia rakam gambar tak elok, dia tengok tak elok, nak kontrol tu macam mana. Itulah yang dipanggil takut dunia. Jaga-jaga, jaga-jaga sungguh, pasti sungguh-sungguh. Boleh pakai kereta, boleh ambil duit banyak-banyak. Yang Nabi pesan, jaga-jaga. Yang keempat, dibimbangi kata dia, meninggalkan segala yang fardu dan yang wajib atas kamu dan segala yang sunat bagi kamu. Sunat daripada ibadah. Dengan sebab manusia terlalu ambil dunia, dia tertinggal perkara yang fardu kepada dia. Terlalu ambil dunia, fardu tertinggal, sembahyang tertinggal. Sembahyang ni lazat sangat kalau kita buat di awal waktu. Seronok sangat sembahyang ni kalau kita khusyuk. Tetapi bila dunia mengejar kita, khusyuk hilang, akhir waktu yang kita kerjakan, maka tuan-tuan tidak akan lagi rasa nikmat sembahyang. Kalaulah masuk waktu azan terus kita sembahyang dengan penuh khusyuk, tuan-tuan akan menikmati hidup dengan begitu baik. Tetapi kalau kerja menghalang kita, kerja menghambat kita, kelam kabut kita solat, hujung waktu kita buat, tuan-tuan tidak akan merasa lazatnya hidup. Tak akan merasa nikmatnya hidup. Hidup kita bererti kalau semayang kita ni sangat baik. Tapi kalau semayang pun tuan-tuan, tai pun tak ada nak buat, handphone pun tak ada nak katuk. Semayang ni handphone duk bunyi 40 kali. Tok imam duduk terganggu, ya Allah, handphone bunyi pula dah. Sampai lupa punya sibuknya tuan-tuan. Salam tu sekali je, terus angkat handphone. Assalamualaikum warahmatullahi. Masa ni lah nak telefon pun, terus angkat handphone punya sibuknya. Tak boleh ke padam? Oh, buka silent ke? Tak boleh ke? Oh, tak boleh Ustaz, saya sibuk. Dia nak khusyuk apa? Kalau ada handphone bunyi dalam poket, nak khusyuk apa? Takkan dia tak tahu aku semayang. Apa lu telefon? Nak khusyuk apa tu? Kita main semayang Jumaat, berapa ramai yang tak tutup handphone? Pukul 1.50 orang duduk semayang Jumaat, handphone bunyi. Sampai kita yang duduk di belakang dia, kita boleh tanya, orang ni bodoh. Takkan dia tak tahu orang semayang Jumaat? Duduk telefon macam apa? Sah tak semayang Jumaat? Sampai kita di belakang pun tak khusyuk. Dia nak jadi apa ni? Itu yang dia kata ni, fardu tertinggal, sunat tertinggal, wajib terlepas. Yang tu yang dia tak mau. Kalau tuan-tuan boleh jaga benda-benda tadi, ambillah dunia. Duit penuh surau ni pun tak apa. Kalau tuan-tuan boleh jaga amal ibadat, boleh jaga hukum, duit satu bank pun tak apa. Ataupun tuan-tuan ni, tuan punya bank pun tak apa. Tak kisah apa langsung. Janji dunia tuan-tuan pelihara, jangan sampai dunia tadi merosakkan ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana kata dia, dunia itulah kepala bagi tiap-tiap kesalahan dan dosa. Kalau orang tanya kita, apa punca dia buat salah? Apa punca dia buat dosa? Jawapannya dunia. Dunia. Sebab apa kamu zina? Saya cari duit. Saya cari duit. Saya kerja tak cukup. Saya terpaksa menjadi pelacur. Duit. Hari ini kita baca dalam paper, orang-orang menyediakan perkhidmatan pelacuran di laut untuk nelayan-nelayan. Di kelong-kelong, orang suruh terkena ikan, mereka terkena orang. Cuba tanya kepada dia, pasal apa yang kamu buat? Pasal duit. Pasal sebab apa dia terima? Tanya kepada nelayan-nelayan yang mencari pelacur-pelacur tadi. Sekali servis 150. Tangkap ikan jenuh daripada kulit putih ke gelap, tangkap ikan. Dapat duit pergi cari pelacur. Duk mencandak sotong tu jenuh tarik. Nak dapat seekor sotong tu pun. Tapi dia bila dapat duit, pergi cari perempuan, pelacur. Pasal apa? Pasal kesedapan. Yang pelacur tadi mencari harta, duit. Yang nelayan mencari pelacur tadi kerana mencari kesedapan. Itulah dunia. Dua gabungan ini menjadi dunia. Harta satu, kesedapan satu. Pelacur mencari harta. Duit itulah nak bayar sewa rumah,
Nak beli Milo duit tu lah. Nak beli baju, nak bayar handphone, bayar bil api. Itu kerja pelacur. Yang kerja pelanggan dia apa? Yang itulah mencari kesedapan. Bila dua ini digabungkan, maka lekaklah yang dipanggil sebagai dunia. Maka dunia inilah yang akan membawa kepada kedosaan dan kemusnahan. Baik. Cubalah lihat. Seseorang yang ada harta daripada uang yang banyak, selalulah dapat sampai ia kepada yang disukai oleh nafsunya daripada perkara-perkara yang haram. Orang yang miskin, insya-Allah kot dia tak cari pelacur. Sampai 100.5 dia fikir 10 kali 100.5 beras tak kampik dia dapat. Orang miskin dia tak cari benda-benda tu. Habis-habis kuat dia cari pelacur hak murah ni, hak diesel dah RM10. Orang pun tak apa lah. Dia apa pejam mata ya, halal lah. Yang tu boleh lah kot. Tapi kalau orang banyak duit 100.5, 10 pun dia boleh buat. 10 boleh buat. Dia nak kelas apa? Type apa? A, B, C, D. Boleh buat banyak duit. Apa dia peduli apa? Main judi. Allah, takat 10,000 semalam apa ada? Orang miskin nak main 10,000 tak kot. Habis-habis buat RM1. Tu pun pasal tengok nombor accident kereta lepas tu. Dia gagal-gagal ada RM1. Tak tikam dengan RM1 tu lah. Kalau ada 10,000 dia tak tikam. Tapi manusia ada uang. Apa ada dalam 10,000? Dia kisah apa? Tak ada. Kalau kita orang miskin nak cari social escort apa? Nak suruh teman berjalan, teman nak berkaraoke, nak buat apa? Kalau kita tak ada duit, baik kita pergi menikah buat elok-elok. Tapi kalau ada duit berjuta, kita tak panggil pun orang tu. Kita tak cari pun orang telefon, mau kah? Lu mau kah? Ni cantik punya, baru sampai punya. Ibu malik kalau sombong punya. Kalau tuan-tuan semakin, siapa nak bagi? Kalau tuan-tuan orang miskin, baju pun tak ada, seluar pun tak ada, buruh ke pelikah. Ada dia nak main? Haji, ini ibu malik tak sombong punya. Berapa? 1,500. Dia geleng kepala. Duit dia pun tak ada. Sebab ini yang dia sebut kepada kita. Bila dah duit banyak, harta banyak, dia mula. Dia jadi macam-macam. Kalau dia kata dia nak yang tu, dia nak juga. Tak dapat cara lembut, cara kata. Tak dapat cara pujuk, cara paksa. Tak dapat dengan cara yang berhemat, dengan cara merampas. Dia nak kedai orang tu, macam-macam cara dia boleh buat. Duit banyak. Dia tengok kedai kawan tu laku. Oh, tempat dia strategik. Kita tanya, sewa ke tuan punya sendiri kedai? Sewa. Dia kan cari tuan punya sewa. Berapa hang sewa dekat dia? 1,500 sebulan. Saya sewa 3,000. Nak bagi ke saya? Tak boleh cik. Saya ada agreement dengan dia 2+1. Tak kira lah 2 plus berapa pun, aku bagi hang 4,000 sebulan. Hang cancelkan agreement, aku bagi hang 10,000 dulu. Kawan dah menega elok-elok. Tapi macam kita ada wang, kita beli tuan punya kedai. Tuan punya kedai pun jenis Husin Lompoyang. Tuan kenal Husin Lompoyang? Ya, berapa hamba ni? 1,000 dirham. Wow. Ni cerita 3 ham tu. Wow, tak cukup 1,000. 2,000 dirham. 2,000 dirham. Tahu? Dia dah macam ni. Ini nama dia Husin Lompoyang. Kalau tuan punya premis itu pun jenis Husin Lompoyang, 10,000. Tahu? Belah tuan. Habis orang menega ni, agreement tak agreement, kata dia. Lantar lah. Nu, bos besar nak beli. Kalau orang banyak duit ni, tuan-tuan, kampung pun dia beli. Aku nak buat kondominium macam ni. Cik, sini dia orang tidur, cik. Orang susah, orang miskin, anak ramai lah. Saya nak buat kondominium. Saya peduli apa dengan orang ni? Itu yang pergi rubuh habis rumah orang. Pasal apa? Pasal uang. Kalau dia, so berhenti lah. Kan? Ya, sehati juga ni. Berhenti ke pun. Ya. Yang kau suruh berhenti saya. Cukup gayat tuan-tuan. Ataupun dia kata seperti berboros-boros. Dia memberikan perempuan sundal. Boros. Walaupun bukan isteri, dia tangguh habiskan duit banyak. Isteri dia di rumah, dia pun dia tak habiskan duit banyak. Isteri minta 1,000 beli susu anak pun dia tak pergi untuk sebulan.
Tapi kalau makwa dia minta pergi kedai jam, makwa dia tengok jam, you nak ambil lah. Nampak? Sanggup pun boros. Anak beranak dia setahun sekali nak buat cuti pun susah. Tapi kalau dengan makwa dia ajak pergi mana? Jom. Makwa dia tak ajak pun dia ajak makwa dia. Yang halal pun dia tak kisah, dia pergi ambil benda hak belum halal. Yang haram dia ambil. Yang tu diperbelanjakan habis-habisan. Ataupun menolong orang dengan riba, mengutang orang dengan riba. Dia jadi alung. Kebetulan dia tak sulung dalam keluarga. Dengan duit dia banyak, dia mula jadi alung. Hutang yang bukan-bukan sampai dia rampas harta orang, dia rampas tanah orang, dikenakan cukai, digunakan bunga yang gila-gila. Pasal dia banyak wang. Ataupun sama-sama masuk mengadakan permainan dancing, atau masuk sama-sama orang berjamu-jamuan, minum arak dengan sebab kaya, dengan sebab banyak harta. Biasa. Semeja dengan orang yang minum arak sudah biasa. Walaupun dia tak minum, dia tengok orang minum, dosa. Kita tak minum arak, tengok orang minum dan kita suka begitu, dosa. Wajib kita keluar daripada mana-mana majlis yang ada arak dihidangkan. Yang tak wajib keluar ialah sampai terbang. Jangan tuan keluar pula. Ya, lagi tuan terjungkut tingkat syahid tuan. Itu bukan kira syahid dah, itu kira bunuh diri. Dia tengok pramugari duduk tolak arak ya. Oh, sudah Ustaz Kazim kata wajib keluar. Dia ambil botol, dia pergi katok tingkat terbang. Tak wajib lah. Hak lain wajib keluar. Yang tu dia tak bayar lah. Kalau dah terbang lah, tuan-tuan terjun juga, mati lah. Baik, dia kata bila dah masuk permainan dancing ataupun masuk sama-sama orang berjamu-jamuan minum arak, dah biasa tuan-tuan. Tak heran lah. Malas spare pula arak di rumah. Untuk orang bukan Islam, kawan-kawan bukan Islam datang ke rumah. Saya mengajak tu 90-an lah tuan-tuan, belah-belah kawasan-kawasan orang hebat-hebat. Habis saya mengajak, bulan depan baru mereka tanya, Ustaz, apa hukum kita masuk rumah orang Islam yang ada arak? Saya kata harus masuk. Taklah, dosa. Kalau kita tak tahu, masuk lah. Kalau kita tahu, Ustaz, kita wajiblah tegur paksa apa yang bubuh arak dalam rumah, wajiblah tegur. Kalau musuh juga, aku tak mau masuk lah. Kenapa aja tanya saya? Sebab tempat yang kita buat kuliah bulan lepas, tempat yang Ustaz mengajar tu, dalam tu dia ada mini bar. Arak banyak dia dah. Lah, apa sebab tak beritahu saya? Takut nak beritahu. Saya kata benda dah lepas, nak kata apa? Jadi sebab apa dia simpan mini bar dalam rumahnya? Untuk tetamu-tetamu yang bukan Islam. Haram juga. Kita duduk situ pun malaikat tak masuk. Kita buat mengaji pula, malaikat pun semua salah. Nak pi ke tak pi? Nak pi arak ada tak main pun dia pun duduk mengajak. Nanti malaikat pun semua salah. Saya pun pelik tuan-tuan. Mengaji. Dia panggil orang perempuan main mengaji di rumah. Tapi arak simpan dalam mini bar di rumah. Ada peti air dia, laci dia, macam bar dekat disco, dekat apa nama kelab malam. Saya tak tahu. Saya kata kalau ajar bagi tahu bulan lepas, boleh saya sentuh. Bila dah banyak duit, kita ubah cara hidup. Nak jadikan hebat kita kena hidup cara barat. Konon-kononnya jadi hebat. Sesuai dengan kehebatan kita tu, kita kena ubah perwatakan. Ubah cara hidup. Ada Rahman bin Auf lagi kaya pada kita tuan-tuan, tak ada arak pun di rumah. Abu Bakar As-Siddiq ketika dia hijrah dengan Nabi, dia bukan hijrah dengan lenggang-lenggang kangkung. Abu Bakar As-Siddiq masa bawa Nabi pergi hijrah ke Madinah, Abu Bakar bawa duit banyak. Dia bukan pergi dengan buta, dia orang kaya. Dan adakah Abu Bakar yang kaya itu orang yang lupa pada Allah? Tidak. Umar Al-Khattab pun kaya, Utsman pun kaya, Umar ahli perniagaan. Yang kita hanya ingat Abdul Rahman bin Auf ahli perniagaan, tidak. Anas bin Malik pun kaya. Di antara orang paling kaya selepas Nabi wafat, Anas bin Malik. Tapi Anas bin Malik tidak mengubah kehidupan dia menjadi orang
orang barat, menjadi orang Kristian, tidak mengubah cara hidup dia menjadi orang yang lupa pada Allah, kena simpan arak dalam rumah, simpan perempuan, simpan lelaki, tidak. Mana mereka menggunakan harta mereka untuk merapat dan mendekatkan diri pada Allah. Orang yang kaya lagi senang masuk syurga, pasal harta banyak. Dia boleh gunakan harta buat masjid. Orang miskin nak buat apa? Nikah boleh buat masjid nikah. Tapi kita boleh buat masjid betul. Orang miskin hanya boleh buat masjid untuk nikah. Kita orang kaya boleh buat masjid, boleh buat surau. Duit banyak. Surau dah ada Ustaz, masjid dah ada Ustaz, buat kapek. Kapek pun dah banyak Ustaz, bertimun-timun dia dalam store Ustaz. Bayar bil api, bayar bil air orang wuduk, berapa banyak pahala kita boleh buat. Tuan-tuan, sekarang ada banglo dalam dunia. Tuan-tuan tak maukah banglo dalam syurga? Banglo dalam dunia ni ada bilik dalam rumah tuan-tuan yang tuan-tuan tak masuk pun hari ni. Dah seminggu lah tak masuk. Bilik tingkat atas. Hantu kan tikus duduk di atas. Banglo rumah kita sekarang tak cuci seminggu, tak mop seminggu, habuk melekat. Tingkat cermin di rumah kita tu tak cuci seminggu, berkarat. Tambah ada anak kecil cucu pula, bekas jari banyak. Tetapi banglo dalam syurga tak perlu lap, tak perlu mop, tak perlu cuci, tak perlu sapu sampah. Itulah yang dikatakan nikmat sebenar-benar. Kita kaya sekarang ni, pinggan kita ya Allah bertimbun-timbun. Bertimbun-timbun kaya kita sekarang. Tetapi nikmat pinggan tu kita makan sama aja. Sama ada makan dalam pinggan plastik, atau makan dalam daun pisang, atau makan dalam pinggan klorok, koreng, sama aja rasa. Selepas habis makan pinggan koreng, pinggan yang mahal-mahal, kita kena basuh. Tetapi pinggan dalam syurga tak perlu dibasuh. Tak kotor, tak ada apa-apa bekas kari ke apa, tak ada. Itulah nikmat kita. Dan kita boleh beli sekarang rumah dalam syurga, banglo dalam syurga dengan harta benda yang kita ada sekarang. Ada orang yang boleh beli syurga dengan tenaganya, mayang 24 jam. Ada orang yang nak beli syurga dengan puasa. Puasa setiap hari. Raya haji pun puasa. Punya nak masuk syurga, lalap dosa tu. Ada orang yang mencari syurga dengan duit. Serupalah sekarang orang mencari duit dengan dua juga. Sekarang orang mencari duit yang pertama dengan tenaga, yang kedua orang mencari duit dengan duit. Tuan-tuan di sini ada yang mencari duit dengan tenaga, bekerja tulang 4 kerat. Tetapi ada orang juga yang mencari duit dengan duit. Dia melabur saham sana, saham tu dia cari duit. Dia tengok di bursa, tengok gitu dia tengok. Dia tak boleh susah-susah macam kita. Semua orang kena cari dengan 4 kerat tulang. Tulang kaki kena kerja, tulang tangan kena kerja. Elok ada padi berbuah, lagi seminggu nak tuai, banjir pun sampai menong. Itu namanya mencari rezeki dengan tulang 4 kerat. Ada orang yang mencari rezeki, mencari duit dengan duit yang bekerja. Dia main saham sana, dia labur sini, dia main saham sana, dia labur sini, dia beli nombor plate kereta pun cukup lah. Dia tender satu plate kereta 10,000. Tunggu 2 bulan dia jual 20,000. 2 bulan dia untung 10,000. Itu maknanya duit cari duit. Begitu juga dengan syurga. Ada orang yang mencari syurga dengan duit. Dia sedekah, dia zakat, dia sedekah, dia wakaf, dia jariah, bantu anak yatim. Dia cari syurga dengan duit yang dia ada. Tetapi ada orang yang mencari syurga dengan tenaga, dengan semayangnya, dengan ibadahnya. Duit tak ada nak sedekah. Dia sedekah senyum je lah. Nak sedekah duit tak ada, sedekah senyum. Duduk atas tangga senyum. Orang tak ada boleh senyum. Dia nak cari duit dengan tenaga yang dia ada. Baca Quran. Dia nak sedekah tak ada duit, dia sedekah dengan zikir. Jadi tuan-tuan, carilah tuan-tuan, mana pahala, mana syurga yang tuan-tuan nak cari. Dengan tulang 4 kerat tuan-tuan, ataupun dengan harta benda tuan-tuan. Baik. Ataupun kata dia dan sebagainya, dan sedikitlah ia dapat sampai kepada menolong orang yang susah kelaparan.
Kita ni tuan-tuan, bila banjir, gempa bumi di Indon, cepat-cepat tabung. Tubuhkan tabung bencana. Pusat cepat, berita cepat. Ya, semua TV semua buat. Bantulah mangsa-mangsa. Jadi Indonesia tubuh cepat-cepat. Main banjir di Pahang, banjir di Kelantan, banjir di Johor, nak tubuh apa tu? Relax. Banjir sampai 7 meter. 7 meter ni tinggi mana tuan ni? Berapa kaki? 20 kaki. Tenggelam. Bumbung tenggelam. Nampak astro. Nasib baik ada astro juga. Tahu tu rumah. Kalau tak ada astro pun tak tahu rumah tu tak. 7 meter. Lebih pada 15 kaki. Relax. Konsert jalan. Tak ada apa. Tak tu Tuhan tambah lagi. Tengok kita biasa. Tak ada apa pun. Muka-muka depan lalu. Belakang. Konsert buat. Jom dia pun buat. Tak ada rasa simpati. Tak ada rasa ambil berat. Patut-patut dah banjir sampai tenggelam masjid. Tenggelam rumah. Bomba nak tolong orang. Bomba pun banjir. Balai polis pun banjir. Nak tolong orang apa? Dahsyatnya banjir tuan-tuan. Tapi masyarakat tengah-tengah tak kisah. Jalan, ni tahun baru dah dekat. Jalan, on. Macam mana Tuhan tak tambahkan lagi? Kalau kita sendiri pun tak ambil kisah dengan bala. Bila kita tanya, kian orang banjir. Kian. Tapi dipaham. Kian orang banjir. Kesian lah kat dia orang kan banjir. Macam mana nak tulis korban ya. Tapi di Johor. Oh Johor. Faham. Kelantan. Kita di Selangor tak apa. Tak ada apa-apa. Bila sikap ini sudah wujud dalam masyarakat tuan-tuan. Tidak ada lagi budaya tolong-menolong. Tak heran. Tak dengar pun kita nak tubuhkan bantuan. Dulu masa gempa bumi di Indonesia. Cepat-cepat hantar. Padahal Indonesia tunjuk perasaan tiap-tiap hari bantah Malaysia. Bantah. Kementerian Pelancongan gunakan tarian ronggeng untuk menarik pelancong. Tunjuk perasaan depan kedutaan Malaysia. Ini warisan kami. Kenapa tunjuk perasaan? Kenapa ambil gunakan untuk tarian kebangsaan Malaysia? Dah tunjuk perasaan. Jurulatih karate do dia kena pukul di Negeri Sembilan. Tunjuk perasaan. Bakar bendera Malaysia. Sikit-sikit tunjuk perasaan. Sikit-sikit tunjuk perasaan dekat Malaysia. Malaysia baik. Bagi duit. Banjir bagi duit, gempa bagi duit. Yang dia pun tunjuk perasaan marah kita. Itulah baiknya Malaysia. Tolong menolong. Mereka menghantar jerbu, kita menghantar bomba. Baik tuan-tuan. Itulah namanya adat tolong menolong. Mereka menolong menghantar jerbu dan kita menolong menghantar bomba untuk memadamkan api. Baik sungguh kita tuan-tuan. Tetapi bila berlaku musibah pada rakyat kita sendiri, relax. Koprak-koprak relax saja. Tak apa dia, koprak dia. Apa banyak tuan-tuan tengok dalam paper, dalam berita. Koprak yang bagi duit besar-besaran untuk mangsa-mangsa lagi. Berbilion kita rugi. Berbilion tuan-tuan, bukan sikit. Tetapi untuk benda-benda maksiat, untuk benda-benda yang haram, maka tiada kedekut dikeluarkan duit, sponsor dan sebagainya. Dipanggil kumpulan-kumpulan rock, penyanyi-penyanyi yang berpuluh-puluh ribu sekali panggil. Berjuta nak menganjurkan sokan-sokan. Beratus juta nak menganjurkan sokan-sokan. Yang tu koprak tak keluar, tak kedekut mengeluarkan wang. Tetapi untuk menolong bangsa-bangsa yang begitu susah, yang majoritinya orang-orang Islam, orang Melayu, siapa yang ambil peran? Sampai kena saran dalam TV, kena cakap dalam surat khabar, koprak-koprak, tolong bantu. Tolong bantu. Sampai kena rayu tuan-tuan. Tu pun bagi juga tak sampai muat dah. Tak sampai muat dah. Baik, kemudian. Dan ataupun maka sedikitlah orang yang dapat menolong orang yang susah atau bersedekah pada orang fakir miskin. Atau menolong orang-orang yang menuntut ilmu syarak. Kita bayar kepada syarikat TV berbayar, sanggup sebulan-bulan 100 lebih. Tapi nak tolong anak yatim menuntut ilmu, kita 100 sebulan pun berat. Berat tuan-tuan.
100 kita bayar handphone kita tak kedekut. Tapi 100 nak tolong orang mengaji ni, ya Allah, semangat. Ya, Astro di rumah bertiga. Senang dia kata, Ustaz, anak tak bergaduh 3 kali sudah tak di rumah. 400 sebulan. 400 tak kedekut, tapi 400 nak bagi anak yatim hafal Quran. Menggeltar tangan. Sedangkan tiap-tiap kali dia hafal Quran, kita dapat pahala. Tiap-tiap kali dia sentuh Quran, dia baca pun kita dapat pahala. Tapi tiap-tiap kali kita buka TV, apa pahala dapat pada kita? Saya sebut pada tuan-tuan banyak kali lah, hidup kita ni ialah untuk mengutip bekal, membuat bekal untuk akhirat. Kalau ada pahala tu tengah jalan, kutiplah pahala tengah jalan. Ada kaca tengah jalan, ada paku tengah jalan, buang pahala. Cari jalan macam mana? Kita duduk di rumah kita, orang ketuk pintu pagar, orang bunyi loceng. Ting-tong, ting-tong. Saya datang nak minta derma untuk sekolah. Bagi. Kita nak baca surat khabar hari Ahad. Nazim putus, ribu semua. Baca paper. Tiba-tiba orang miskin datang tutup lebah minta derma. Ya, tak nak apa ni tu Haji? Minta derma untuk bak masjid. Minggu lepas lagi. Minggu lepas saya boleh datang sini. Yalah, kamu memang tak datang, tapi orang lain datang. Supalah dah bagilah. Cuba tuan-tuan jawab. Minggu lepas dah makan nasi. Abang makan nasi, abang? Minggu lepas kan dah makan. Minggu ni tak payah makan lah. Kenapa bila bersedekah, minggu lepas dah bagi? Kenapa nak bagi lagi minggu ni? Sedangkan Tuhan bagi tiap-tiap minggu. Tiap-tiap hari, tiap-tiap jam nikmat. Ambil lah RM10, bagilah dekat dia. Tidak cari yang paling kecil. Mana kupang tadi? Gagal. Yang minta sedekah kata 10 sen saya pun ada. Patut-patut bagi nah saya wakaf. Saya wakaf. Sebab saya apa? Dia bagi pahala pada kita. Kita tak payah pergi masjid. Pagi itu kita duduk di rumah aja, tak payah start enjin kereta, tak payah pakai baju cantik-cantik, tak payah sikat rambut, tak payah buang minyak rambut, duduk di ruang tamu, dia datang menghulurkan pahala. Kita bagi je duit, dapatlah pahala tu. Patut kita kata terima kasih, pagi-pagi dah hantar pahala pada saya. Lain kali kalau nak petik derma, datanglah ya. Berapa ramai yang jawab ni tu? Dia bagi pahala. Tuan-tuan nak dapat pahala ni, Allah, berapa kali traffic light tuan-tuan jumpa. Silap-silap kena saman. Silap-silap bola kena langgar kereta ataupun tuan-tuan langgar orang. Nak dapat pahala main mengaji. Silap-silap hari bola kasut pun hilang di bawah. Nak dapat pahala tu, kasut hilang. Tu boleh masuk jatuh tangga ni. Ada orang yang mari nak dapat pahala di masjid, turun-turun tangga licin, jatuh, terduduk, patah tulang punggung. Dah lah kali pertama tu mai pula jatuh pula. Masuk hospital sebulan. Itulah kali terakhir dia datang. Tobatlah Rom tak datang. Tiba-tiba kita duduk di rumah, orang tolong hantar pahala, kita marah. Subhanallah, ruginya. Kita kena cari pahala. Tadi sebut pada tuan-tuan. Ataupun mengeluarkan sedekah wajib. Sedekah wajib maknanya zakat. Yalah, tengok lagi kempen dalam TV ni. Ya, untung dunia, untung akhirat. Zakat di kempen habis-habisan sekarang. Semayang tak ada kempen pun. Buk zakat je, ya Allah. Cepatlah. Sebelum 31 Disember, hanya 2.5% daripada jumlah pendapatan anda. Bayarlah zakat sekarang. Anda kena bayar rebek potongan. Cukai tahanan anda. Oh, macam iklan pampel. Cuba buat iklan zakat semayang je. Semayanglah. Siapa-siapa yang meninggalkan semayang, sesungguhnya akan diseksa dalam neraka 80 tahun. Sudah, tuan-tuan. Kenapa tak buat? Kalau bayar zakat, semayang tak buat, zakat ditolak. Sebab zakat dan semayang ni the twin. Dia berkembar. Zakat bayar, semayang tidak, ditolak zakat. Semayang, zakat tak bayar, semayang ditolak. Dia dua-dua kena buat. Semayang buat, zakat buat. Barulah Allah terima dua-dua. Satu buat, satu tak buat, dua-dua ditolak. Jadi kalau buat kempen zakat, buatlah sama kempen semayang. Kita hanya kempen semayang Jumaat saja. Penuh sesak.
Lah ya Allah, pergi jalan bawa sejadah pada rumah. Ya, bawa kain plekat pada rumah, nak lapis sejadah. Sejadah tak cukup, penuh. Mai sembahyang subuh. Sembahyang subuh. Oh, selapang-lapang. Mai sembahyang Jumaat je kita. Sebab tu kita ni dipanggil sebagai Ahlus Sunnah wal Jemaah. Ahlus Sunnah wal Jemaah. Itu je. Sembahyang sunat penuh, sembahyang tarawih penuh. Sembahyang Jumaat pun penuh. Mai sembahyang fardu hilang. Sebab tu kita berfahaman mazhab Ahlus Sunnah wal Jemaah. Dalam arti katanya ahli sunat dan ahli Jumaat. Hanya sembahyang sunat je ramai-ramai. Sembahyang raya ramai, sembahyang air korban ramai, sembahyang tarawih ramai. Yang sunat penuh, yang fardu tak ada. Sembahyang Jumaat je penuh, sembahyang fardu tak ada. Maka sesuailah kita ni Ahlus Sunnah dan Jumaat. Subhanallah, kena ubah tuan-tuan. Fardu ramai, sunat tak ramai pun tak apa. Fardu tu dia yang kena ramai. Sebab Allah dah memberikan nikmat kepada kita yang senang. Ataupun pergi mengerjakan haji fardu. Mengerjakan haji, orang nak balik 2 minggu aja. Tadi satu juruhebah radio tanya pada kita, Ustaz, orang yang buat haji 2 minggu tu Ustaz, berapa Ustaz? Ajak nak pergi, tadi tanya. Pagi tadi saya di sebuah stesen radio, ada saya langsung pergi tadi. Saya kata paling rendah apa aja 100,000. 100,000 tak mampu lah saya tu tadi. Paling rendah. Duit banyak. Contoh kalau ada duit banyak membuat tak? Tengok masa melontar tu kemah dia orang depan melontar je boleh jenguk dia kemah. Orang ada ke tak ada? Tak ada pergi melontar. Kita ni duduk balik gunung. Ramai tak ramai, kita tawakal Allah je lah. Gerak ramai. Ramai nasiblah, tak ramai alhamdulillah. Dia balik gunung. Demo pula depan gunung. Naik GMC tuan-tuan. Oh hebat. Kita naik bas jalan. Depa GMC tu dah 4 orang je naik. 100,000 atas biasa. Duit banyak. Tak apa dia pun banyak duit. Kalau tuan-tuan ada banyak duit, saya rasa tuan-tuan membuat juga. Banyak duit. Itulah guna dia duit pun. Dan kita tak ada duit ni, 10,000 tu lah. Muasasah. Nama pun muasasah. Kalau susah tu biasa. Nama dia apa susah. Contoh kadang-kadang, ya Allah makan, tak lalu. Nama pun muasasah. Jadi biasalah kalau makan dalam polistrin biji timak tu biasalah tuan-tuan. Polistrin hak kilatnya tu nama pun muasasah. Tuan-tuan tukar je susah dengan sasah je. Baik, ataupun menolong 2 ibu bapa yang semiskin. Atau kerabat yang papa. Dan lain-lainnya, maka itulah yang diberi ingat oleh Nabi kita. Supaya takutkan dunia daripada tipu dayanya. Jadi bila dah kaya, dah dapat harta, jangan sombong. Jangan belagak. Jangan gunakan harta pada jalan yang jahat. Itulah maksud fattaqud dunya. Bukan Allah tak bagi kita ambil harta. Ambil lah. Kalau Nabi benci pada harta, nescaya Nabi pun tak ambil harta daripada Abdul Rahman. Nescaya Nabi tak kahwin dengan anak Abu Bakar, tak kahwin dengan Khadijah. Khadijah kaya. Kalau kata Nabi benci dengan kaya, buat apa dia kahwin dengan Khadijah? Kalau kata Nabi ni tak suka dengan kereta mewah-mewah, buat apa Nabi naik langit, naik buruk? Biar naik Morris Minor. Naik ke I-20 ke apa tu. Tapi nak naik ke langit pun dia gunakan buruk, menunjukkan bahawa ada kenderaan yang bagus, lagi boleh pakai. Silakan. Jangan bila tuan-tuan tengok orang Islam pakai kereta mewah-mewah pula tu, nampak cinta dunia awak. Dah. Cinta dunia kalau tak apa yang itulah dia. Tambah pula kalau kereta tu pula dia main masjid, dia main mengaji, bawa isteri, bawa anak, bawa tok dia main mengaji. Itulah yang terbaik. Kalau kita kata tak elok, apa Nabi naik buruk? Sepatah kilap pergi. Baik dia naik ke I-20. Tak. Tapi kena faham. Maksudnya ialah, ambillah dunia. Tetapi jangan terpesong daripada agama. Jangan tersilap lorong. Jangan tersilap jalan dengan dunia. Baik, itu yang pertama. Yang kedua pada malam ini,
Wattaqun nisa. Nabi pesan kepada kita, takutkan perempuan. Tuan-tuan yang mana ada kitab jangan faham takutkan perempuan. Larilah tengok perempuan. Bukan. Lagi tuan-tuan lari pula. Maksudnya apa? Ini satu perkara yang dikhabarkan dalam sepotong hadis dalam masalah ini. Sekira-kira maksudnya ialah hendaklah takut kepada perempuan, yakni takut daripada tipu dayanya dan fitnahnya. Nun tak ada tu, bubuhkan titik. Fata nun ha, fitnahnya. Fitnah ni ujian. Bukan maksud fitnah ni mengada-adakan cerita. Ujian dengan sebab ada anak perempuan. Nikah lambat pun susah, menikah cepat pun payah. Itulah fitnah orang perempuan. Dapat anak dara, ada anak dara, menikah lambat, 34 baru menikah. Dapat kad. Anak dia mana ni? Ini anak dia sulung abang. Yang sulung tak kahwin lagi ke? 36 dah tu. Ya Allah. Milih ni. Itu kalau lambat kahwin. Anak dia yang mana dapat ni nak kahwin ni? Yang bawa ada SPM tu. Ya Allah. Gatalnya. Nikah cepat pun salah. Nikah lambat pun salah. Itu yang kena jaga. Kadang-kadang yang ngata tu bukan orang lelaki, orang perempuan tu. Letak hantaran 10 jari. Ya Allah. Macam jual anak. 10 jari, 10,000 lah. 12 tangan. Kalau letak 1 jari, berapa hantaran dia? 1,000 je. Ya Allah, mesti ada berapa kan? Kalau letak mahal, dikatanya jual. Kalau letak murah, dikata pula mesti ada apa-apa kan? Tidak takkan murah sangat kan? Mesti ada apa-apa kan? Buat. Itulah fitnah. Itu nama dia fitnah. Payah jadi orang perempuan. Jadi orang lelaki senang. Orang lelaki senang lambat kahwin. Biasalah orang lelaki. Cepat kahwin pun biasalah orang lelaki. Orang lelaki menikah ramai pun biasa. Berapa isteri dia 4? Ya Allah, biasalah 4. Kalau orang perempuan, dia dah cerai tu. Sudah nikah baru pula. Ya Allah. Berapa lelaki dia? 8 maksudnya. Ya Allah. Orang kata dia. Orang perempuan, orang kata. Laki-laki pun jarang kata. Orang laki-laki banyak anak. Bangga. Berapa anak kamu? 18. Kau makan apa? Macam-macam. Orang perempuan kalau mengandung, orang kata. Asal jumpa mengandung. Kalau jumpa mengandung lah. Kalau mengandung jumpa lah. Bulan lepas mengandung lah. Tahun lepas mengandung. Sampai nurse di hospital marah orang perempuan. Kalau mengandung. Bagi orang lain lah pula akak. Oh, bukan akak dia tahu. Tapi orang lelaki boleh. Ini maksudnya orang perempuan ni. Semuanya serba salah. Sebab tu kita disuruh jaga orang perempuan. Ya macam-macam boleh jadi. Anak tuan-tuan balik seorang-seorang tengah malam pun susah. Susah nak darah. Balik teksi tak ada. Belum jalan daripada zoo nak masuk ke kawasan ni. Macam-macam boleh jumpa. Rimau boleh jumpa. Orang boleh jumpa. Kadang-kadang tak sampai. Kalau dia hantar balik dengan teman laki-laki dia pun susah juga. Hantar dengan teksi pun tak boleh percaya juga. Mak dah dapat ada teksi. Mak cerita lah. Dah sampai ada teksi. Nanti sampai lah mak ya. Okey bye-bye. Tak sampai-sampai je. Rupa dia dapat teksi. Rogo dia. Tak hantar express. Lagi tak boleh percaya. Termin gelap pula bak express. Rupa ramai yang kena rogo dalam bak express. Itu yang jadi orang perempuan. Serba salah. Senang-senang ustaz duduk di rumah aja ustaz. Tak bayar koja-koja. Nusak aja koja di luar. Duduk di rumah. Jaga bapak dia bukannya sihat. Dah bapak dia rogo pula. Tak jadi sihat. Saya ustaz suami isteri ni nak kursus 6 bulan ustaz di Sabah. Tu siapa jaga anak akak? Tok Wan ni lah. Tok Wan rogo pula. Ini yang kata nasib orang perempuan. Sewa ramai-ramai susah. Sewa seorang-seorang pun susah.
Sewa seorang-seorang, orang masuk dalam rumah. Sewa ramai-ramai, orang masukkan CCTV ikut tingkap. Inilah maksudnya, tolong jaga sungguh-sungguh anak dara. Tolong jaga-jaga sungguh orang perempuan. Tuan-tuan kalau sewa rumah ramai-ramai, duduk rumah pangsa, orang atas tak mau masuk CCTV ikut tingkap. Orang jantan semua nak masuk apa? Tapi kalau anak dara 10 orang, tuan punya rumah sewa tu, pasang CCTV kat tandas. Dekat tangki satu, dekat spam tandas satu, dekat shower di atas pun satu. Dia duk tengok kat komputer di rumah dia. Bila kawan dia mandi perasan lampu lila, dia tengok bayar tu, elok naik ke atas rumah. Pasal apa? Pasal perempuan. Kalau kita laki-laki, orang tak ngendak, bodoh orang pergi ngendak. Dia bengong betul dah tuan-tuan kalau pergi ngendak. Apa dia boleh buat? Ini yang maksudnya, kita tolonglah jaga-jaga orang perempuan. Bukan maksudnya benci orang perempuan. Jaga-jaga. Yang banyak kena tipu gores dan menang pun perempuan. Bukan setakat mereka menang, dengan mereka pun kena gores sekali. Orang perempuan juga. Dan yang pandai membodek orang gores dan menang pun perempuan juga kena tipu. Iklan dalam paper jawatan eksekutif pemasaran. Bawa resume pergi kerja eksekutif dah penuh, yang adanya ialah pegawai pemasaran. Kalau kamu bekerja di sini, kamu akan dapat gaji macam ni, apa je? Kamu kena jual sampul. Nak tak nak paksalah kawan kerja perempuan juga. Buka dalam internet. Anda perlukan pendapatan yang lebih, anda hanya perlu menjadi transporter saja. Mungkin tuan-tuan kena bawa ke China barang, bawa lah beg ke China, akhirnya kena gantung di China. Pasal apa? Pasal perempuan. Sebab tu disuruh jaga kita. Ambil anak-anak dara ada, tolong jaga. Isteri kita ada, tolong jaga baik-baik. Suruh ambil. 2 kali dah suruh. Saya dah sebut 2 kali dah. Tolong ambil. Kesian. Sekarang perempuan ramai. Ambil. Orang perempuan marah juga. Tumbuk orang dah bayar. Orang perempuan nak tumbuk kita pun, tumbuk orang apa? Kita nak ambil, nak tolong. Zaman sekarang. Tak tahulah kalau tuan-tuan nak jadi tuan-tuan apa. Nak jadi apa sekarang. Baru ni saya jumpa dengan satu pengarah, satu jabatan. Yang buat operasi menangkap seorang perempuan Melayu yang menjadi penyanyi, penari, separuh bogel di Ipoh. Bapak dia main serah, pengarah di pejabat. Anak saya mencari rezeki yang halal. Dia ada suara, dia menyanyi. Bila pengarah tunjuk gambar anak dia, ini gambar anak pakcik ketika ditangkap. Baju pun tak pakai. Orang Melayu kita, tengah-tengah pak duduk terus. Mula-mula tadi tepuk meja pengarah tu. Bila pengarah tunjuk gambar tu, melorot turun ke bawah. Astaghfirullahaladzim. Sekarang nak lawan bulan 1 di mahkamah. Dia ambil lawyer Hindu, dia ambil lawyer yang bukan Islam untuk lawan dia dengan Jabatan Agama. Kerana mengganggu dia bekerja. Mengganggu dia mencari rezeki dengan menjadi penyanyi separuh bogel. Apa nak jadi tuan-tuan hari ini? Kita ingat anak kita kerja elok-elok, rupa-rupanya kerja buat tak elok. Sebab tu Islam suruh dan Islam sebut kepada kita, perempuan yang baik ialah perempuan yang cepat berkahwin. Tengok anak kita sesuai untuk berkahwin, bagi kahwin. Ya, dah pilihan, bagi kahwin. Selamat. Cari jodoh yang baik-baik, cari laki-laki yang bertanggungjawab, bagi menikah. Tu tak antara mahal-mahal. Yang pentingnya menikah buat baik-baik. Yang pentingnya anak kita selamat. Saya duduk di Ipoh, pesan pada mak bapak di Ipoh, anak tuan-tuan yang duduk di KL, susah hati, takut. Macam-macam yang duduk di Penang. Ada jodoh yang baik, bagi menikah. Kalau tak ada, cari. Bagi menikah. Takut jadinya ni. Dan Nabi dah pesan kepada kita. 1400 tahun yang lepas, Nabi dah nampak dah bahawa benda ni mesti berlaku. Bila Nabi dah pesan kepada kita, kita main-main pula dengan pesanan Nabi. Sekarang sendirilah kita pakat susah. Pakat susah sekarang. Nak tidur malam susah. Ya, sedar-sedar anak dekat penjara di luar negeri.
Tak sedar yang anak ni jual dadah, bawa dadah. Dan anak dara tu pun tak tahu yang dia bawa dadah untuk dihantar di luar negeri. Yang mak tahu dapat bulan-bulan 1,000. Bulan-bulan 1,000. Tiba-tiba stok 1,000. Telefon tutup. Pergi rumah Kuala Lumpur tak ada. Tanya pada kawan-kawan tak tahu. Dapat surat je daripada penjara luar negeri. Anak kamu didapati bersalah, jual dadah akan dihukum gantung. Dah. Apa yang susah? Baik. Adapun takutkan tipu dayanya itu ialah tiada menurutkan kemahuannya yang tiada diizinkan oleh syarak dengan sebab cenderung kasih kepadanya. Mak bapak kena jaga-jaga. Jangan ikut sangat kehendak anak-anak nak menjadi benda-benda yang haram. Sekarang ni anak-anak dah dididik, dah mak bapak pun tak kisah. Ya, anak-anak dia jadi penyanyi. Anak saya suka menyanyi. Anak saya suka menari. Bagi galakan. Anak pakai skirt, pakai baju nipis je ni. Nipis je. Duk pakai sangkut, baju sangkut kecil aja. Ambil pisau belit, potong memputus. Yang mak pakai tudung, bapak pakai kepiah. Bayangkan. Dapat pula anugerah. Alhamdulillah pula. Alhamdulillah. Kerana atas kejayaan saya ini, terima kasih mak, ayah. Kamera pun fokus ayah dia. Kepiah tuan-tuan. Nilai, subhanallah. Dia dah tersilap dalam mendidik. Dia dah salah faham. Jauh sangat dah terpesong hidup dia. Patutnya dia didik anak dia, aurat anak dia, jangan orang lain nampak. Dia kena jaga. Jangan sampai orang lain zina mata tengok aurat anak dia. Dan jangan anak dia jadi bangga dengan mendedahkan aurat. Kita sebagai bapa, tengok anak kita baju macam itu, tonton gunting pergi buang tu sampah. Ni hang buat apa ni? Pakai apa ni? Baju macam ni anak berjalan ni, tak cukup baju. Hang ni miskin kan tak cukup baju? Tu nama dia baju miskin. Orang miskin dia pakai baju macam tu. Satu lagi panggilan miskin. Tu nama dia miskol, miskin call. Dia tak ada duit dah, prepaid tak ada, dia buat call je. Buat miss call. Lepas tu kita kena call balik. Itu nama dia miskin call. Ya, nama dia miss call lah. Kita kena buat dah. Sampai bila lagi kita nak, sampai bila kita tak mau menjalankan tanggungjawab sebagai bapa. Anak kita dah bertocang. Bertocang ni bila semayang laki-laki. Setan duduk di tocang tu. Sampai bila lagi tuan-tuan nak potong rambut anak tuan-tuan? Dia kata ada ustaz rambut panjang. Tak tahu ustaz mana rambut panjang. Nabi rambut panjang hak bau je. Dia tak ada lebih pada bau. Ustaz tak ustaz, lebih pada bau salah. Sekali aja Nabi rambut panjang, lepas tu potong pendek. Bukan tiap-tiap hari panjang. Kita kena faham hadis tu. Sekali aja Nabi rambut panjang. Nabi biarkan rambut dia panjang. Keseluruhan dia panjang. Atas ni panjang sampai ke bawah. Dan sampai ke bahu saja. Lebih daripada bau haram. Kerana menyerupai perempuan. Haram. Ustaz tak ustaz? Kita hari ni macam ustaz. Oh tak apa. Tiru ustaz. Tak boleh. Kita bukan tiru ustaz. Kita tiru Nabi. Kalau tuan-tuan nak tiru saya, salah. Tiru Nabi. Kalau saya tiru Nabi, tuan-tuan tiru saya. Pasal saya tiru Nabi. Tapi kalau saya tak tiru Nabi, tuan-tuan tak boleh tiru saya. Pasal saya tak ikut Nabi. Walaupun saya ustaz. Hari ni orang kita ikut ustaz. Bukan lagi ikut Nabi. Itu masalah. Kita hanya mengikut ustaz yang mengikut Nabi. Bukan mengikut ustaz yang tak tahu ikut siapa. Kena faham? Bila anak tuan-tuan rambut panjang, pikat tocang, setan duduk di situ. Setan kencing di atas mana-mana rambut laki-laki yang bertocang ketika sembahyang. Bila lagi tuan-tuan nak ambil gunting, nak cut dia punya rambut? Bila kita nak buat tanggungjawab? Saya baru ni yang cuti sekolah. Kem cuti sekolah baru ni 420 orang. Ada satu orang berekor rambut. Berekor rambut. Mai masuk. Seminggu saya biar. 2 minggu saya biar. Masuk minggu ketiga saya potong. Dia report kat pak dia. Mak dia pun dia report. Mak dia telefon saya. Kenapa ustaz gunting?
Dia kata pasal berekor. Yalah, pasal apa bunting? Pasal berekor. Kita bukan adat kita berekor. Peraturan di sini tak boleh berekor. Tak apalah, dah Ustaz gunting nak buat macam mana? Gunting lah. Gunting lah. Saya buat. Walaupun saya bukan bapa, tapi dah hantar ke saya jadi bapa. Rokok tinggi ni saya ambil satu pada satu budak. Tahu apa kotak tak tahu. Dia bawa spare untuk main ke camp saya. Sebulan dia buat spare untuk sebulan rumah. Rokok jenis John. Saya pun tak ada tengok John apa ni? John Master apa tak? Tebal tu tuan-tuan. Dia saya tanya, orang jual rokok cari berapa kotak? 2. Pak hantar dah air rokok? Tak. Mak hantar dah air rokok? Tak. Mak hantar dah hang rokok mai ni? Tak. Ni kalau saya tahan rokok hang ni, hang boleh tahan tak? Tak tahu. Yang tu aja dia tak tahu tuan-tuan. Saya tanya hang boleh tahan tak ni? 2 saya tangkap ni otak ni, rokok ni dia tak tahu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Sampai bila kita nak jadi begitu? Tanggungjawab kita. Tengok tak betul aja. Cakap isteri kita tak betul. Tunjukkan jalan yang betul. Bila tuan-tuan dah genggam tangan naik qadhi tu, penyerahan pemeliharaan perempuan itu sudah bertukar ke tangan kita. Bapa dia tidak lagi tanggungjawab sepenuhnya, kita tanggungjawab. Besar tu tanggungjawab bila pegang tangan wali, pegang tangan naik qadhi, besar tu peranan tu. Saya suka sangat kalau tuan-tuan yang akad nikah ada anak-anak tuan-tuan. Walaupun setengah orang dia tak berani. Sembelih ayam pun tak berani, tambah nak pergi nikah anak lagi dia tak berani. Sekali-sekali buatlah tuan-tuan. Anak sama tak buat. Masa tu kita berok lagi nikah anak kita tu. Lah anak bongsu, anak perempuan yang last. Takkan tak nak genggam sekali tangan menantu kita. Nak ayat qadi tanya ni, Tuan Haji sendiri nak akad ke nak wakil pada saya? Saya lah. Biar saya buat. Buat. Sebelum akad nikah tu, tak payah nak ayat qadi baca khutbah nikah. Tak payah. Suruh imam, simpan khutbah imam. Saya nak baca khutbah kat menantu saya. Tak simpan. Barulah betul. Tanggungjawab. Tanggungjawab. Kamu tahu tanggungjawab kamu sebagai suami. Cerita sikit dalam setengah jam. Bila menung. Lama ni saya bagi makan anak saya cukup. Saya harap kamu pun bagi makan cukup anak saya. Selama 25 tahun saya bela anak saya tak pernah tengok wayang dengan dia. Saya tak pernah izinkan dia pergi fanfare. Tak pernah bawa dia pergi konsert. Saya nak lepas kamu kahwin dengan dia, jangan kamu ajar dia benda-benda macam itu. Ini perjanjian kita ni. Depan semua ni. Kenapa tak selera ambil gambar ni? Nampak? Sekali je. Apa salahnya? Masalah dah ustaz, dah buat dah ustaz, tiba-tiba pengantin tu balik ustaz, langsung tak dikahwin ustaz. Aduh. Kita takut yang macam tu lah. Takut tak jadi kahwin, takut tak kahwin, takut orang tak main minang. Akhirnya kita pun diam, cakap payah biarlah. Pandai-pandai rema lah, melayari bahtera hidup. Sampai bila kita nak jadi penakut macam itu? Sedangkan anak perempuan tu di bawah tanggungjawab kita. Kena pesan betul-betul. Kalau boleh rakam. Tiap-tiap kali cuti raya anak menantu balik, bawa CD, pasang dekat player, buka TV. Plasma punya. Malam raya, lepas takbir raya tu, ni. Ingat tak perjanjian kita angkat nikah dulu 10 tahun? Tengok, nampak? InsyaAllah anak-anak menantu kita ingat. Inilah yang kita nak. Yang mana dah lepas-lepas yang akan datang ni kalau nak kahwin anak sebelum buat. Pesan menantu. Face by face dengan dia. Panggil dia seorang-seorang di rumah kita. Cakap tanggungjawab sebagai suami macam mana. Baik, kemudian. Dan maka selalu jadi dengan lemah dan pujuk cumbunya dan menyukakan hatinya, maka jadilah mengerjakan yang haram dan menyempurnakan kesedapan nafsu. Pandai pujuk anak dara tu pula gede-gede depan pak. Jadi. Ya, jadi. Pandai bodek pak sikit, pegang-pegang pak sikit, cuk-cuk pinggang pak sikit, pak pun tak kisah.
Anak dia nak keluar dengan siapa pun, pakai baju macam mana pun. Lemah kita. Ya, buat manja-manja sikit, buat pening kepala sikit anak dara, support pun sayang. Keluar dengan kawan-kawan 3 orang pergi makan KFC. Dah betul makan KFC ke mana? Kalah dengan pujuk cumbu tadi. Maka jatuhlah seseorang itu di dalam jaringnya. Dan boleh pula jatuh fitnah seseorang dengan perempuan, iaitu dihampirnya, maka jadi boleh berbunuh-bunuhan dengan sebabnya. Tuan-tuan cuba tengok dalam paper berapa banyak kes yang dibicarakan sekarang kerana perempuan. Mengorak pandai. Dah kawan tu main cari, pergi bom pula. Ni tak ada kena mengenal hidup dan mati ni, tuan-tuan. Ya, berbunuh-bunuh. Yang hambak dengan pedang samurai. Bunuh. Upah. Bunuh. Kerana merebutkan seorang perempuan. Laki-laki. Bersepok lagi perempuan ni. Ya Allah, tuan-tuan. Tak. Dia tengok gambar, dia kata, kalau aku tak dapat, semua orang pun tak dapat. Dia bawa gambar tu pergi jumpa pemuda sakai. Bagi gila anak darah. Ada perempuan yang mengadu pada saya, dia dah kahwin 3 bulan tapi tak boleh buat apa. Ustaz, saya sakit. Sakit apa? Tak boleh tidur dengan suami. Oh, ada? Baru ni pergi berubat dengan bomo. Bomo tu nak main di rumah. Dia nak buat apa? Dia nak pasak lah atas bumbung, dekat siling, kat lantai, kat tanah, nak pasak lah. Dia kata pasal ada gangguan. Pasak apa? Tak tahu lah Ustaz. Boleh ke pasak-pasak ni Ustaz? Dia kata tak payahlah. Besok dengan hang dia pasak sekali. Apa penyakit yang tak boleh tidur ni? Dia kata tak boleh buat apa-apa Ustaz. Lah. Suami langsung tak boleh buat apa? Tak boleh buat apa Ustaz, 3 bulan lah. Duduk menung saja. Sebab siapa jadi macam tu? Angkara sihir. Kebanyakan begitu lah. Angkara sihir. Ada yang saya pernah jumpa perempuan yang tak berhenti-henti haidnya. Daripada awal kahwin sampailah setahun. Tak berhenti-henti. Tak berhenti-henti tuan-tuan. Pun ada juga. Ada pula yang tak datang haid langsung. Mengandung pun tidak, apa pun tidak. Haid tak mari pun susah hati juga. Macam-macam. Haid mari lebih pun susah hati orang lelaki-lelaki. Main mengadu dengan saya, bawa air. Minta tolong jampi. Saya tanya pak saya apa? Isteri saya Ustaz, haid lama lah. Berapa hari lama tu? 15 lah. Ya, saya biasa 15. Tak lama Ustaz. Ini minta Ustaz tolong jampi ikut, boleh bagi pendek. Saya kata tak boleh kot. Dia lazim dia 15. Dia keturunan dia 15 lah. Tak ada lama Ustaz. Payah lama lah. Saya kata patut masa bertunang itu tanya berapa belah hari. Ni dah kahwin paksa lah kata 15. Macam mana? Patut masa bertunang tanya. Ni nak tanya 7 ke 15? Macam-macam orang lelaki ni tuan-tuan. Pening pun dah tengok. Tak dapat satu perempuan dia jumpa dengan perempuan sakai. Semua lelaki tak dapat. Jadi gila perempuan. Ni yang kata ni. Dah tak ada jodoh. Sudah. Gentleman lah kita pergi Minang, dia tolak. Biasalah dia tolak. Mungkin tawaran kita tak menarik. Baru ni saya pergi Minang, satu ustaz. Anak buah saya. Pekerja apa nak? Kerja dengan saya. Minta tolong pergi Minang. Saya pergi Minang. Pergi Minang, ceritalah dia ni mai apa semua kerja dalam mengaji ni apa semua, nak Minang anak tu haji lah. Soalan yang mula-mula bapak dia tanya, soalan dia apa? Kerja. Tak boleh kerjaan ke? Nampak? Pasal dia kerja dengan saya, swasta, sekolah swasta. Saya kata kat dia, saya pun tak kerja kerajaan macam boleh hidup ni. Nabi pun tak kerja kerjaan pun boleh hidup Nabi. Bila dia tanya, tak kerja kerajaan ke? Saya tahu dah, confirm dia tolak. Tak mau tuan-tuan. Ustaz pun dia tak mau, dia nak kerja tetap. Pasal jadi ustaz ni kerja tak tetap. Cancel tu. Saya balik 2 hari saya beritahu ke ustaz tu, minta cari walai lah.
Tak dapat. Dia tak mau pasal dia kata entah kerja tak tetap. Sekolah swasta mana tetap dia nak kerja kerajaan, ada pinjaman, ada government loan, ada guarantee letter. Entah guarantee apa ada. Lepas seminggu peminang tak dapat, dia beli motor, Goldwing tu kan. 35,000 cash dia beli. Lah, pasal Pak beli ni. Dah orang perempuan tak mau, baik saya nikah dengan motor. Lah, pakai motor tu kan. Apa jenis tu juga, dia merajuk, dia pergi beli motor besar pula lah. Macam-macam lah tuan-tuan. Tak tahulah saya pun nak kata apa. Tabiat dah macam itu. Carilah perempuan lain, jodoh banyak. Tak payah kita bila ditolak satu pinangan, tercabar. Buanglah sifat ego kita tu, lantaklah. Dah orang tak mau. Kita, biar kita nak dengan orang yang mau pada kita. Buat apa kita sibuk pada orang yang tak mau pada kita? Kita biar kita nak pada orang yang nak pada kita. Kita dah pergi Minang, dia tolak. Sudah mana? Pergi Minang orang lain. Banyak lagi. Sekarang perempuan Vietnam ramai. Putih-putih tu dah naik cikar ada 3 orang tu. Apa ambil dia mau? Salah. Dia tidak, dia nak bunuh diri. Mu ada pasal perempuan. Allahu Akbar. Orang perempuan bila putih, tunang putih, cinta dengan laki-laki. Seminggu tak habis kerja. Menung dalam bilik. Bengkok mata-mata menangis. Siapa suruh? Pergi makan. Laki-laki banyak. Bangladesh, Myanmar, ramai. Duduk juga. Jadi lemah. Ni dipanggil hati kecil. Orang Islam bukan hati kecil. Orang Islam semua hati besar. Orang Islam tidak patah semangat. Orang Islam tidak putih semangat. Ini sikit-sikit kecil hati. Sikit-sikit kecil hati. Kecil hati dengan pengurusi masjid. Tak datang masjid. Kecil hati dengan Tok Imam. Baca ayat panjang. Bajuk tak datang. Tok Imam kecil hati dengan jemaah. Pasal lepas semayang tak wirid sama-sama. Tinggal dia seorang je wirid. Dia bajuk tak ambil jadi imam lah. Apa punya kecil hati ni. Tak payah kecil-kecil hati. Besar hati lah. Bila kita baca doa orang tak ikut lagi, senang lagi banyak kita boleh baca doa, ya Allah ya Tuhan, bagilah pada aku. Kalau ramai-ramai bagilah pada kami, susah. Bagi aku untuk orang minta. Lagi senang. Jadi begitulah kita pun. Bila kita tengok orang mengaji dengan ustaz, kita suka. Besar hati. Ustaz tu ramai orang ikut dia mengaji. Alhamdulillah, bagus, seronok kamu dapat mengaji. Mana-mana ustaz tu pergi, boleh kamu ikut. Aku ni sibuk nak jaga anak lah, jaga isteri lah, jaga suami lah. Kalau lah aku lapang, aku pun nak ikut. Masalah kita hari ni, bila orang rajin ikut ustaz, orang kata taksub pula. Kamu ni sikit-sikit ustaz tu, sikit-sikit ustaz tu. Tak macam tak ada ustaz lain. Dah suka. Apa lah? Sampai ke? Benda dah suka, benda boleh paksa. Tuan-tuan berkenan dengan satu ustaz, pergi mengaji dengan dia. Pak siapa tuan-tuan berkenan? Pak saya senang faham. Kalau tuan-tuan tak faham, tuan-tuan berkenan apa? Kamu faham ustaz tu kata apa tadi? Aku tak faham. Atau kamu nampak kamu anggur, aku tidur. Tuan-tuan pun tak nak ikut. Yang tuan-tuan ikut sebab tuan-tuan faham. Boleh kena dengan selera tuan-tuan, boleh masuk dalam dada, maka orang ikutlah. Bila kita nampak ada orang ikut mengaji macam itu, jangan kita kata kat dia. Kita patut berbangga sebab adanya orang mengaji. Jangan kita kata taksub, salah. Ya, dia nak mengaji sebab berselera pada dia. So tuan-tuan berselera dengan warung nasi lemak. Pagi-pagi mesti perkenal nasi lemak dia. Tak boleh perkenal nasi lain yang dia je sedap. Pasal selera kita. Selera tak sama. Kita kata apa sebab nasi tu? Aku tengok biasa je, tak sedap macam mana pun. Bagi selera kamu. Bagi selera aku sedap. Selera kamu tak sedap. Serupa tu lah mengaji pun. Setengah bagi kita, selera kita okey. Bagi dia pula KO. Setengah kita pula, selera kita KO. Selera dia pula okey. Jadi kita kena menghormati atas selera masing-masing. Baik, dan yang terakhir dia kata bila dah jadi bergaduh, ya, maka jadilah berhukum-hukuman. Berubukkan perempuan, kadang-kadang berubuk laki-laki. Maka itulah yang dipesan oleh Nabi kita, jaga-jagalah diri. Takutkan perempuan daripada fitnahnya. Kadang-kadang kita ada isteri berkenaan dengan isteri orang.
Tu penyakit juga. Jaga-jagalah. Ya, kenal dengan isteri orang. Dia dah ada suami, kenal dengan suami orang. Macam mana baik pun dia suami orang. Dia baiklah sebab dia suami orang. Cuba dia suami kita, belum tentu baik. Tapi kita dah tinggalkan suami kita, kita nampak dia. Konon-kononnya pasal dia bagi perhatian, dia bagi tumpuan. Banyak orang macam tu. Dia kata, Ustaz, suami saya tak dapat sayang suami saya, Ustaz. Sebab saya bila tercakap masalah dia tak dengar je, Ustaz. Tapi bila tercakap dengan kawan yang seopi dengan saya, dia beri perhatian, dia tinggalkan kerja dia tutup komputer, dia dengar cakap saya, Ustaz. Jadi saya rasa dia lebih memahami saya daripada suami saya. Biasalah belum jadi suami. Besok dia jadi suami, dia hempuk komputer kat hang pula. Jadi janganlah kita duk nampak je itu dulu. Hak suami kita tu jaga elok-elok, isteri kita tu jaga elok-elok. Ya, jangan kita nampak memang benda yang belum jadi hak kita, memang semua nampak baik. Kereta di showroom tu memang nampak baik, belum jadi hak kita. Tanya pada salesman pun dia kata, wah ini banyak cantik punya lah, TikTok punya lah, 3 tahun lalu pakai tak nak rosaknya kan. Benda belum jadi hak kita. Dah jadi hak kita dah bergegih sana bergegih sini. Begitulah. Memang dengan orang lain dia layan lebih. Belum jadi hak kita. Jadi jangan lupa, kita dah ada tanggungjawab kita di rumah. Isteri kita, suami kita. Jangan terperangkap dalam cinta yang baru-baru. Cinta 3 segi baru. Saya ni dah 16 tahun duk menceburi bidang ni tuan-tuan. Macam-macam saya jumpa. Di antara punca berkenalan dengan perempuan lain, berkenalan dengan suami lain, laki-laki lain sebab kerja jauh-jauh. Seorang Kuala Lumpur, seorang Ipoh. Itu punca. Seminggu sekali baru jumpa. Cuti-cuti baru jumpa. Seminggu sunyi, kosong. Nak hiburkan hati, keluar makan. Mula-mula selesaikan masalah. Mula-mula mengadu masalah. Lepas tu jatuh cinta. Lepas tu telefon malam-malam. Lepas tu dating. Akhirnya dah terperangkap. Perempuan terperangkap dengan suami orang. Ya, suami terperangkap dengan isteri orang. Ingat, dia isteri orang, dia suami orang. Tolong jauh. Orang perempuan diajar oleh Rasulullah, bila dah jadi suami orang, tolong jadi sombong. Maksud sombong di sini bukan belagak. Sombong di sini maknanya tegas. Dah jadi isteri orang. Anak dara bolehlah buat lembut-lembut lembai. Anak dara lagi, ni isteri orang. Kak Nak, tolong ambil pen tu Kak Nak. Okey, nak bagi pen. Jangan, Kak Nak, tolong ambil pen tu Kak Nak. Okey. Tak. Tegas. Bukan sombong, tegas. Tegas mesti kita ada isteri orang. Amboi, lawanya Kak Nak, isteri orang, lawa-lawa pun. Dia tak ngorak dah. Tapi kalau kita kata, amboi Kak Nak cantiknya hari ni, ya ke? Tak. Dia jadi ikut lain. Begitulah juga kita pun dah suami orang. Janganlah belagak macam anak bujang lagi. Sudahlah anak kita tu, isteri syarat mengandung di rumah. Ya, isteri kita tu bengkok ni, punggung pinggang ni duk dukung anak ni. Tolonglah belagak sebagai suami, jangan belagak sebagai anak bujang. Memang kita ni kalau perut boroi pun tuan-tuan, kalau pandai ayat, anak dara pun sangkut. Duk atas boroi itulah anak dara. Orang perempuan, sebab tu orang perempuan tutup aurat lain, orang lelaki tutup aurat lain. Tak sama. Orang tanya pada saya, kenapa perempuan tutup aurat seluruh muka, seluruh badan, melainkan muka dan pergelangan tangan. Laki-laki pusat dan lutut aja wajib. Sebab lain. Orang perempuan kalau tengok tuan-tuan pakai kain pelekat, baju tak pakai, mereka tak syok langsung. Tuan-tuan sirap pokok bunga dengan perut boroi ya, duk sirap tam-tam. Orang sebelah tengok, dia tak ada apa. Lagi geli dia dah. Dia tak ada apa. Orang perempuan dia bukan tengok bentuk badan kita, tegak tak tegak kita. Orang perempuan dia hanya tengok layanan kita. Cara kita cakap, cara berkomunikasi, cara layan, cara yang tu yang depa tengok. Cara prihatin, cara ambil berat, kita pandai yang bertanggungjawab, kita tak tegak pun dia nak.
Lepas tuan-tuan tengok suami dia kuih. Ingat papan rupa orang. Isteri dia berkenan Isteri berkenan. Ya Allah tuan-tuan, tuan-tuan tengok musim kenduri kahwin sekarang. Isteri putih melepak. Suami dia, kita nak makan jadi tak jadi suap. Nak makan nasi tu ngangak tak lah. Mana dijumpa dia. Orang perempuan dia tak milih, hitam pun dia nak, tak segak pun dia nak. Janji pandai ambil hati. Tapi orang lelaki dengan aurat perempuan lain. Sebab tu Allah suruh tutup. Orang lelaki tengok belakang perempuan dia tak boleh duduk lah. Tengok tumit tak boleh duduk lah. Belum tengok benda lain. Perempuan tu buat tangan macam ni, dia tengok jari dah. Kata dia. Orang lelaki tengok perempuan baca berita, dia bukan tahu guna Nazir butuh, guna tembak kau, dia tengok hak baca berita tu. Kata dia. Abang ni apa? Cerita kau, kata baca berita. Sebab tu Allah suruh tutup bagi perempuan supaya tu tidak ada. Tidak ada. Bila ada tu, jadi payah. Sebab itulah aurat kita laki-laki dan perempuan tidak sama kedudukan dia tu. Baik. Dan jangan hampir kepada mereka melainkan dengan jalan yang diharuskan oleh syarak. Jangan rapat-rapat tentu hala. Jaga-jaga. Kita ada anak dara, jangan bagi rapat dengan laki-laki yang bukan mahram dia. Kita ada isteri, jaga-jaga, jangan bagi rapat dengan laki-laki yang tak ada kena mengena dengan dia. Kerana seperti isteri dan gundik dan saya itu boleh menjatuhkan laki-laki belakang. Boleh merosakkan, merosakkan laki-laki dan merosakkan perempuan itu juga. Jadi tuan-tuan, dua benda inilah yang kita baca pada malam ini. Mudah-mudahan dunia kita jaga elok-elok dan isteri dan anak perempuan kita pun kita jaga elok-elok. InsyaAllah kita jumpa pagi besok jam 9 pagi. Istimewa ilmu kita jam 9 pagi kita sudahi dengan surah Al-Asr. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alaihim kalba min kilabik ya qahhar jabbar ya muntaqim. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab ihzimhum wansurna 'alaihim walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah bagi tuan-tuan yang dah order, yang minta bawa air Syafi 30 juzuk, air Syafi ada di bawah ya. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.